Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara kepentingan dan kelebihan dalam berorganisasi yang saya perolehi adalah dapat meningkatkan kemahiran komunikasi. Hal ini kerana bila kita berada di dalam sebuah organisasi, kita akan berhadapan dengan satu kelompok manusia yang ramai. Di situ, kemahiran komunikasi antara satu sama lain dapat dilatih supaya menjadi lebih baik. Hal ini berguna kepada kita, terutamanya kepada bakal guru untuk menempuh alam pekerjaan pada masa akan datang. Tahukah anda, sekiranya kita berorganisasi, kita dapat meluaskan jaringan sosial kita ataupun disebut sebagai social networking. Apabila social networking kita menjadi luas, kita dapat berkenalan dengan pelbagai jenis manusia daripada latar belakang yang berbeza. Melalui ketelbagaian itulah kita dapat mencari titik persamaan dan cuba meraihkan perbezaan di antara kita. Baiklah, kelebihan berorganisasi yang seterusnya adalah kita dapat mengisi masa lapang kita dengan baik dan juga dengan perkara yang berfaedah. Ini kerana apabila kita menyertai sesebuah organisasi, dalam organisasi ini ada perancangan tahunan ataupun sepanjang tahun, sepanjang sesi kita menyertai itu, ada program-program yang perlu dijalankan seperti yang telah dirancang. Jadi program ni ada matlamat tersendirilah, seperti banyaklah untuk menyumbang kepada komuniti sekeliling ataupun memberi kebaikan lah maksudnya. Jadi apabila kita menyertai, kita perlu menjayakan. Jadi kita akan mengisi masa lapang untuk menjayakan program tersebut, memerah keringat, menyumbang idea dan melakukan sesuatu yang memberi manfaat lah kepada masyarakat. Dan jika dibandingkan kita tidak menyertai pula, kita mungkin akan menghabiskan masa kita ke arah lain seperti menonton filem, bermain gadget dan sebagainya. Okey, antara kelebihan berorganisasi yang seterusnya ialah dari organisasi ni kita boleh belajar cara untuk kendalikan suatu mesyuarat ataupun suatu program. Okey, dari segi kendalikan ni kita boleh belajarlah cara untuk kendalikan mesyuarat tu dari segi susun atur perjalanan mesyuarat tu sendiri. Lepas tu kalau dari segi program pula kita boleh belajarlah cara untuk kendalikan program dari mengurus kertas kerja, menyediakan kertas kerja dalam pelaksanaan aktiviti itu sendiri. Lepas tu baru penghasilan SWOT lah ataupun pelaporan hasil daripada program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua warga FPG Kampus Pulau Pinang sekalian. Hari ini saya nak share tentang prosedur untuk kita dalam organisasi ni kita masuk adalah kita boleh belajar untuk kita nak uruskan apa-apa program yang kita nak buat. Contohnya kalau kita nak buat lawatan kelas, so kita tahu kita kena ada organisasi. Lepas tu kita ada kertas kerja, lepas tu kena pergi minta approval dekat semua ketua jabatan yang berkaitan dengan kita. Lepas tu HGP dan akhir sekali ialah pengarah ataupun timbalan pengarah. Jadi dengan masuknya organisasi ni anda semua akan belajar dan memang tak rugi, seriously. Sebab benda ni akan dibawa ke sekolah nanti. Memang sangat-sangat berguna dan membantulah kita untuk persediaan menjadi seorang guru yang bersedia dari segi kertas kerja. Senang nanti nak jadi setiausaha, senang. Itu saja. Bye. Selain itu juga, antara kebaikan berorganisasi ialah kita dapat bergaul dalam satu organisasi yang mempunyai pelbagai lapisan umur. Okey, dan kelebihan kepada kita, kita dapat belajar secara tak langsung daripada pengalaman-pengalaman orang-orang yang lebih lama daripada kita. Okey, kelebihan seterusnya dalam berorganisasi adalah kita dapat meningkatkan kemahiran soft skill. Kemahiran soft skill ni penting untuk semua individu. Okey, bila kita dalam satu organisasi ni, kita akan berinteraksi dengan ahli-ahli yang dalam organisasi. Dengan bila kita sama-sama buat kerja dengan ahli-ahli organisasi, kita berinteraksi dan kita dapat secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran soft skill masing-masing dengan cara berbicara dan cara keberaniannya
Dan kemudian kita interaksi juga dengan pihak luar. Bila kita organisasi ni, kalau nak minta sponsor ataupun nak minta surat kebenaran daripada pihak pentadbiran dan sebagainya, kita bila kita buat benda tu, kita interaksi dengan orang luar, pihak luar, dan juga dapat meningkatkan juga kemahiran soft skill kita. Nampak tak? Kemahiran soft skill ni penting lah dalam semua individu. Sebab bila mana kita bila dah kita di dunia luar nanti, kita akan banyaklah menggunakan kemahiran soft skill ni. Pentinglah dalam bidang pekerjaan kita sebagai seorang guru. Alright. Semoga dapat ingat benda tu. Jumpa lagi.